kita sering lupakan dalam kalangan manusia, iaitu as-sihhatu wal faragh, iaitu nikmat sihat ini dan nikmat kelapangan. Ada lapang masa ni Allah Taala beri pada kita. Tapi nikmat pertama yang Rasulullah SAW sebut adalah nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan ni sekarang ni kita tak rasa. Dia bila dah masuk hospital nanti baru kita rasa nikmat kesihatan tu. Dengan limpahan duit yang kita ada pun tak mampu nak bayar balik untuk mendapatkan nikmat kesihatan yang kalau Allah Ta'ala tarik daripada kita. Ada yang kita tengok kawan-kawan kita yang mungkin dah terlantar kat hospital, walaupun dalam akaun duit dia banyak, belum tentu lagi dia boleh membeli semula nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita. Jadi dua nikmat ini saya pun dah serak-serak ni, dua nikmat ni, nikmat kesihatan dan nikmat masa ni adalah satu perkara yang jarang-jarang manusia perasan. Sehinggalah apabila penyakit datang kepada mereka, barulah dia tahu bahawa nikmat ini Allah Ta'ala telah berikan lama kepada mereka, barulah kita sedar. Baik, hari ini insya-Allah seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Ammar, sebenarnya kita di tengah-tengah. Kalau kita nak kata masuk awal Muharram tu minggu depan, kita masih lagi berada dalam bulan Zulhijjah, iaitu bulan yang mana kita sama-sama buat korban pada minggu lepas ke 2 minggu lepas. 2 minggu lepas tentang ayat korban pun kita masih lagi boleh baca, kerana hijrah Rasulullah SAW dengan para sahabat ini dia melibatkan pengorbanan juga. Betul. Di maknanya kalau orang tak berkorban, kita tak boleh nak melakukan hijrah tu juga. Sama juga dengan pengorbanan yang kita buat pada hari yang kita lakukan di surau ni. Jadi hari ni kita akan baca dua ayat, satu daripada suratul Maidah yang akan kita tadabbur sedikit ayat daripadanya, dan yang keduanya adalah ayat daripada surah Al-Hasyr mengenai tentang golongan yang berhijrah ke Madinah ataupun ke Madinah, di Madinah ini Mengenai ayat yang pertama ini, suka untuk saya cerita sedikit mengenai tentang korban. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tulu alaihim naba'a bnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah Ta'ala cerita tentang wa tulu alaihim naba'a bnai adam. Kisah tentang dua orang anak Adam ini, kalau kita buka dalam suratul Maidah, Allah Ta'ala ceritakan lepas dia cerita tentang perangai Bani Israel. Nak cerita tentang perangai Bani Israel ni, salah satu perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel adalah untuk memasuki satu negeri yang mana berada di dalamnya raja yang zalim, tetapi mereka engkar untuk melakukan ataupun untuk masuk ke kawasan tersebut, sehinggalah Allah Ta'ala, sehingga dia boleh menjawab kepada Allah, ataupun Nabi Musa diperintahkan untuk masuk ke negeri tersebut. Bani Israel engkar. Ini sifat Bani Israel, bukan sahaja dia boleh melawan Nabi dia, bahkan dia melawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kepada mereka, qalu ya Musa, Allah Ta'ala kata, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Allah Ta'ala kata kepada Bani Israel, Nabi Musa, bagi tahu kepada kaum kau, masuklah negeri ini yang mana Allah Ta'ala perintahkan dia berperang ataupun berhadapan dengan kaum yang zalim di dalam negeri tersebut. Apa jawab Bani Israel? Bani Israel kata, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Dia kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, dalam negeri tu ada golongan yang zalim, kami tak akan masuk negeri tersebut. Sehinggalah dia kata, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka. Dia kata, kami tak akan masuk wahai Musa negeri tersebut kerana ada orang zalim dalam negeri tersebut. Pergilah engkau dengan Tuhan engkau. Bukan sahaja dia tolak Nabi Musa, tetapi dia kata, pergi engkau dengan Tuhan kau sahaja yang perintah ataupun yang berperang. Faqatila inna hahuna qa'idun. Kami akan tunggu di sini. Bukan sahaja dia menolak arahan Nabi Musa untuk masuk ke negeri tersebut, bahkan seakan-akan dia cabar Allah juga. Dia kata, engkau dengan Tuhan engkau ajalah yang buat perkara ni. Kadang-kadang sentimen ni ada dalam kita. Maknanya kita tak nak terima sesuatu, pandai engkau lah, ikut engkau dengan agama engkau sahajalah.
Ada juga kadang-kadang sentimen tu berlaku dalam kalangan kita, yang bukan sahaja kita menyalahkan orang yang mengajak kita kepada kebaikan, bahkan kita seakan-akan menjurus kepada menolak agama itu sendiri. Habis Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa dan Bani Israel yang enggan masuk ke kawasan tersebut, Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah, Allah Ta'ala kata watlu alaihim naba'a bani Adam bil haq. Jadi di sini Abu Hayyan, seorang ulama daripada Al-Andalusi, dia cuba kaitkan kenapa tadi Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel, tiba-tiba Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah dua anak beranak Nabi Adam yang ingin berkorban. Jadi kalau orang baca sahaja suratul Ma'idah ini, mungkin dia tak faham apa kaitannya kisah dua adik-beradik yang nak berkorban tu tadi dengan kisah Bani Israel tu tadi. Jadi di sini Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi menceritakan, dia kata kisah Bani Israel ni menggambarkan golongan yang mementingkan diri mereka sendiri. Datang perintah daripada Allah Ta'ala, mereka tolak perintah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, utlu alaihim naba'a bani Adam bil haq. Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka tentang dua orang anak Nabi Adam yang ingin melakukan pengorbanan. Dia nak ceritakan salah seorang daripada yang berkorban, Qabil dan Habil ni sebenarnya mereka mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kita tengok kisah Nabi Musa yang diceritakan sebelum tentang kisah anak Nabi Adam tu tadi, apa muhasabah, apa munasabah, apa perkaitannya? Kerana golongan Bani Israel ni sangat mementingkan diri sendiri. Datang pula Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, ini tengok ni wahai Bani Israel, ataupun wahai Muhammad, ceritakan kepada engkau, kaum kau, ada dua orang anak beranak Nabi Adam itu sendiri terjangkit dengan penyakit pentingkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri ni yang kita nak bincang malam ni disebut dalam kitab-kitab dulu sebagai sifat ananiyah. Sifat ananiyah ni maksudnya ana, aku aja yang betul, aku aja yang lebih utama, aku seorang aja yang nak cepat. Biarlah aku parking blok orang lain pun, yang penting aku nak cepat. Parking blok orang, duduk depan sekali, kalau boleh dia nak parking paling depan, sehingga parking kat tempat OKU pun tak apa, sebab itu adalah aku yang macam dia atas kepentingan diri dia sendiri. Jadi Allah Ta'ala datangkan kepada kita dua kisah yang menarik. Allah Ta'ala kata watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan. Ketika mana mereka mempersembahkan, qarraba iaitu maksudnya dekat, tetapi qurbanan ini menurut Syekh Tantawi adalah menyembahkan sesuatu untuk perihal sesuatu atas tujuan ibadah. Maknanya dia mempersembahkan korban mereka kepada Allah. Asal cerita korban dua orang anak Nabi Adam ini kalau ditengok dalam tafsir, Al-Imam Qurtubi sahaja yang memberikan pandangan yang sedikit berbeza. Al-Imam Qurtubi kata yang dua orang anak Nabi Adam ni sebenarnya bukan anak Nabi Adam, tetapi merujuk kepada dua orang lelaki Bani Israel yang berketurunan Nabi Adam lah, kerana kita ni semua adalah anak-anak Nabi Adam. Dia seorang sahaja, Al-Imam Qurtubi sahaja yang berpandangan sedemikian. Tetapi jumhur ulama menyatakan naba'a bani Adam, dua orang anak Adam ini adalah Qabil dan Habil. Apa kisah Qabil dan Habil ini? Adalah kerana dikatakan Hawa ini melahirkan anak kembar setiap daripada kelahiran dia. Maknanya anak kelahiran yang pertama, Qabil ada kembar wanita perempuan dia. Datang anak yang kedua, Habil ada kembar wanitanya. Syariat pada zaman tersebut tidak membenarkan pasangan kembar yang sama kahwin sama. Maknanya Qabil kena kahwin dengan pasangan yang si Habil, Habil kena kahwin dengan pasangan yang si Qabil. Apabila tiba masa untuk dikahwinkan, Qabil tak setuju kerana dia melihat pasangan kembar dia lebih cantik daripada kembar Habil. Jadi ini datang sifat ananiyah. Aku punya, aku tak nak benda ni, aku nak yang aku nak. Jadi sifat ananiyah ini yang perlu dikorbankan. Yang ini yang kadang-kadang kita tiap-tiap tahun dah buat korban, tetapi sifat mementingkan diri sendiri ini yang gagal dikorbankan. Sehinggalah kalau kita tengok hijrah, nanti para sahabat mengorbankan seluruh kepentingan diri dia sendiri. Kalau nak hidup senang, lebih baik dia orang duduk kat Makkah.
Tak payah susah-susah jalan selama seminggu. Kalau tuan-tuan pergi Mekah sekarang panas ni, daripada Mekah ke Madinah hampir seminggu. Sekarang pun berjalan memang lebih kurang tempoh tu juga, 8 hari 7 hari. Maknanya satu perjalanan yang sangat jauh. Kenapa perlu mengorbankan diri sendiri ni tadi? Adalah kerana nak menunjukkan bahawa kepentingan agama itu lebih tinggi daripada kepentingan diri sendiri. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Lalu dalam tafsir menceritakan bagaimana cara Allah Taala menerima korban mereka. Qabil ini adalah korbannya adalah binatang ternakan. Manakala Habil ataupun salah satu daripada mereka dengan tanaman-tanaman mereka, tetapi korban Qabil ini tidak diterima. Akhirnya dia menyatakan la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Kalau kita tengok dekat sini, sifat ananiyah ini ataupun sifat mementingkan diri sendiri ni dia ada dua pengajaran yang kita boleh ambil daripada sini. Satu, yang pertama, sifat ini boleh terjangkit dalam adik-beradik sendiri. Maknanya adik-beradik pun boleh menyebabkan kita saling bergaduh kerana mementingkan diri sendiri sahaja. Satu. Yang keduanya, kemuncaknya, kalau berlaku dalam adik-beradik, boleh menyebabkan berbunuhan sesama adik-beradik. Dan kisah ni bukan berlaku hanya pada anak Nabi Adam sahaja, tetapi kepada anak-anak Nabi Yusuf pun berlaku. Betul? Maknanya adik-beradik Nabi Yusuf, sehingga kan abang-abang dia tergamak untuk mencampakkan dia ke dalam perigi itu tadi. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah satu pengajaran yang sangat penting. Orang yang mempunyai sifat ananiyah ini menunjukkan hampir-hampir dia boleh membawa kebinasaan buat dirinya sendiri. Kalau kita tengok sejarah daripada sifat ananiyah ini, sifat pentingkan diri sendiri ini tadi, tak sanggup untuk bersusah payah berkorban untuk orang lain, berjangkit daripada dalam syurga lagi, yang terjangkit kepada iblis. Iblis bukan tak tahu bila id amartuka, yang Allah Taala tanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah Taala tanya kepada iblis, apa yang menghalang engkau daripada sujud kepada Adam bila mana aku perintahkan kepada engkau? Iblis bukan tak tahu perintah tu adalah perintah yang benar. Dia berada dalam syurga dan dia melihat apa yang benar, apa yang dah ada dalam syurga. Tapi sifat mementingkan diri sendiri, ataupun orang kata sekarang ni dia rasa diri dia best. Dia rasa diri dia seorang aja yang best. Sehingga menyebabkan akhirnya dia kata ana khairum minhu. Ana kat sini, ana ni yang kita nak bincang, sifat ananiyah, aku lebih baik daripada dia. Dan dia rasakan dia lebih baik daripada Adam itu pun tadi dalam perspektif dia. Nanti saya bincang masalah, ada sebahagian sahabat pun yang merasakan dirinya lebih baik daripada sebahagian sahabat yang lain. Maknanya kalau kita tengok dekat sini, penyakit pentingkan diri sendiri ni terjangkit daripada iblis sendiri. Dalam syurga lagi dah terkena. Turun kepada anak Nabi Adam terkena lagi, pentingkan diri sendiri. Aku nak cepat, tak apa potong double line pun kerana aku nak cepat. Jadi potonglah double line. Katakan macam tu. Ataupun memecut sebelah kiri ke, ataupun potong barisan yang panjang. Dia seorang nak cepat. Katakan macam tu. Tak nak beratur, itu sifat ananiyah. Pentingkan diri sendiri, terjangkit daripada iblis tu tadi, kena kepada anak-anak Nabi Adam, kena kepada adik-beradik Yusuf. Kita tengok di sini sebenarnya bukan sahaja orang-orang yang dikatakan yang tak baik ni terkena penyakit ni, orang yang baik pun terkena. Kalau kita tengok yang Qarun tu tadi pun, dia menyatakan yang harta yang dia dapat adalah daripada ilmu dia sendiri. Min ilmin indi, kalau tak silap lafaz yang mengenai tentang bagaimana dia merasakan sebenarnya apa yang datang daripada harta Qarun dia yang banyak itu adalah kerana ilmu yang ada pada diri dia sendiri. Qarun terkena, iblis terkena, anak-anak Nabi Adam terkena, adik-beradik Nabi Yusuf terkena, datang sifat mementingkan diri sendiri. Sifat pentingkan diri sendiri ni yang perlu dikorbankan, yang disembelih sewaktu kita korbankan raya korban itu hari. Sehingga kan kalau kita sanggup untuk mengorbankan diri kita sendiri, itulah levelnya kita baru kita boleh dapat kepada level para sahabat untuk berhijrah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu tadi.
Dan apakah sebenarnya sifat mementingkan diri sendiri ni tadi, pengorbanan ni tadi, hanya terkena kepada orang-orang yang baik sahaja ataupun terkena kepada orang-orang yang tidak baik sahaja? Tidak juga. Saya cerita dah pada tuan-puan tadi bagaimana penyakit ni kadang-kadang terkena dekat orang-orang yang baik juga. Ada seorang sahabat Nabi ni sampai Rasulullah bersumpah dengan dia. Kalau tuan-puan kenal nama Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang dikatakan asyarah mubasysyirin bil jannah, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Ketika mana dalam perang Uhud, Rasulullah kata, irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi, lemparkanlah anak panah engkau wahai Sa'ad. Sa'ad ni pemanah yang hebat. Sesungguhnya aku bersumpah dengan ibu dan ayah aku. Maknanya Rasulullah bersumpah dengan ibu dan ayah dia atas nama ataupun meninggikan, memberikan arahan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga dia diuji dengan satu perkara ini ataupun satu perasaan ini, dan dia diceritakan sendiri oleh anaknya yang bernama Mus'ab. Sa'ad bin Abi Waqqas ni ada seorang anak namanya Mus'ab bin Sa'ad ni tadi. Dia yang menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang mana Mus'ab kata anna Sa'ad ra'a anna lahu fadlan ala man duna. Mus'ab kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni ra'a anna lahu fadlan ala man duna, dia merasakan dirinya lebih baik daripada yang lain. Dia merasakan kemenangan-kemenangan yang berlaku dalam peperangan dalam peperangan yang berlaku adalah kerana orang-orang hebat macam dia. Sehingga kan dia terkena juga penyakit tu kerana memang Rasulullah suruh dia yang memanah. Bahkan kalau dalam Uhud, dia adalah di antara orang yang banyak mempertahankan Rasulullah selain daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang yang hebat yang berlaku tu tadi, akhirnya disebabkan kerana dia rasa dia hebat tu tadi, dia menyebabkan dia rasa dirinya lebih daripada orang lain. Anak dia menceritakan, dia kata ra'a anna lahu fadlan ala man duna, dia merasakan dirinya lebih hebat daripada orang lain. Rasulullah panggil diorang ni, Rasulullah kata abghuni du'afa. Rasulullah kata panggil aku golongan yang lemah. Kerana dia kata fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kemenangan yang kita menang daripada peperangan ini, rezeki-rezeki yang kita terima daripada rezeki-rezeki kita ni kadang-kadang datang daripada golongan-golongan yang lemah, bukan daripada golongan-golongan yang hebat juga. Kerana golongan yang lemah ini, kalau menurut Syekh Mustafa Sibai ataupun Syekh Mustafa Bura, dia adalah golongan yang lebih dekat doa mereka dengan Allah. Golongan-golongan yang cacat, golongan orang kelainan upaya, orang-orang kurang upaya ni, mungkin dia buta ke apa ke, jiwa mereka barangkali lebih baik daripada kita, ataupun dia lebih baik dekat, ataupun dia lebih dekat dengan Allah, sehingga menyebabkan sekiranya mereka berdoa, barangkali doa mereka lebih dekat untuk dicapai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun untuk sampai kepada Allah. Kerana jiwa mereka bersih dan kebergantungan diri mereka kepada Allah lebih dekat lagi, kerana mereka tidak nampak dunia dan tidak bergantung kepada dunia. Lalu Rasulullah kata fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kita ni kadang-kadang diberikan kemenangan dan diberikan rezeki kerana golongan-golongan yang lemah ini tadi. Dan kalau kita tengok pun sebenarnya sebahagian sahabat setelah daripada perang Uhud, mereka ramai dalam kalangan mereka yang tergolong daripada golongan OKU sebenarnya, golongan yang kurang upaya, cacat ni tadi. Salah seorangnya macam Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni dalam riwayat Bukhari menceritakan bagaimana dia kata yadahu syallaq, tangan dia ni longlai ataupun tangan dia ni macam lumpuh. Dalam hadis kata waqa bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kerana dia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Tuan-puan boleh bayang anak panah datang, dia tahan dengan tangan. Ataupun pedang pisau yang kita buat sembelih lembu tu, orang libas kita tahan dengan tangan, apa jadi? Macam tu kan. Apa jadi kalau kita tahan dengan tangan kita? Menggambarkan pengorbanan dia yang tinggi. Sehingga kan tangan dia tu sendiri cedera dan akhirnya longlai setelah daripada perang Uhud.
Abdurrahman bin Auf digelar juga, disifatkan juga sebagai A'raj. A'raj ni maknanya tempang setelah daripada perang Uhud. Sayyidina Mu'az bin Jabal sama juga. Mu'az bin Jabal ni adalah seorang yang Rasulullah didik awal, tetapi lepas daripada perang Uhud dia cedera, kaki dia tempang. Sehingga kan ketika mana Rasulullah utuskan dia untuk dihantar ke Yaman sebagai duta untuk mengajar Al-Quran, Rasulullah bimbing, Rasulullah pegang tali kuda dia. Makna penghormatan. Kalau kita raja, sepatutnya kitalah yang duduk atas tunggangan, duduk atas kenderaan kita, kita hantar kita punya duta yang nak berlepas. Tetapi Mu'az bin Jabal ni Rasulullah yang letakkan dia atas tunggangan dia, dan Rasulullah yang tarik tunggangan dia, sehingga Mu'az rasa segan. Salah satu hikmah ni adalah kerana memang Mu'az ni cedera setelah daripada perang Uhud, iaitu dia tempang ketika mana dihantar ke Yaman. Dan kisah dia solat di Yaman membuktikan memang dia sakit kaki ketika sampai di Yaman. Yang mana dalam sebuah riwayat menceritakan yang dia solat, ketika mana dia mula solat, dia berdiri di Yaman. Tapi bila masuk rukuk ataupun sujud, lepas tu dia dah tak bangun dah. Rakaat kedua tu dia dah tak bangun dah. Bila dia toleh belakang, dia tengok orang lain semua solat duduk. Orang lain semua solat duduk. Habis solat dia tanya, kenapa korang solat duduk? Jadi orang Yaman kata, kerana kami tengok engkau solat duduk. Dia kata, aku sakit kaki. Jadi aku sakit kaki, aku solat duduk. Waktu tu tak tahu lagi, awal-awal pensyariatan ataupun salat tu diajar kepada penduduk Yaman. Orang yang dihantar ke Yaman adalah Mu'az bin Jabal. Orang yang pada perpisahan tu memang Rasulullah dah cakap dah, barangkali engkau dah tak jumpa aku dah lepas daripada ni. Lalu Mu'az menangis. Mu'az ni juga antara yang cedera dalam perang Uhud. Tetapi maknanya ramai-ramai cedera ni, mereka adalah golongan yang kuat, yang akhirnya mereka mengorbankan diri mereka untuk Allah tu tadi, mengenepikan segala penyakit, mementingkan diri sendiri. Pengorbanan yang tinggi yang dilakukan oleh golongan-golongan yang berkorban ataupun berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok tadi, bukan sahaja orang-orang yang tidak baik macam Iblis, Qarun, adik-beradik Nabi Yusuf dan sebagainya yang terkena dengan penyakit pentingkan diri sendiri, tidak mahu berkorban ini. Bahkan yang baik seperti Sa'ad bin Abi Waqqas pun boleh terkena juga. Bahkan Mu'az yang kita sebutkan tu tadi, juga ada satu masalah yang diceritakan kepada ataupun yang direkodkan di dalam hadis, yang mana dia solat ketika itu panjang. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Mu'az bin Jabal ni, kalau tuan-tuan baca hadis dia memang sangat banyak. Kerana dia antara orang yang rapat dengan Rasulullah dan banyak mendapat didikan dengan Rasulullah. Ada kalanya Rasulullah menunggang dengan dia, ada kalanya Rasulullah ajar dia baik-baik, ada kalanya Rasulullah marah dia. Yang ni yang kes Rasulullah marah dia. Rasulullah marah dia kerana dia solat panjang. Sebenarnya solat fardu tak boleh solat panjang. Solat sunat boleh solat panjang. Apa dalil dia? Dalil dia ketika mana Rasulullah solat dengan Huzaifah ataupun Huzaifah, yang ketika mana solat malam tersebut Rasulullah baca suratul Baqarah. Kita ni kalau dengar suratul Baqarah ni, kita mufarakah je lah terus. Kata macam tu, dengar surah Baqarah ni, boleh ke ni? Rasulullah start dengan Alif Lam Mim Zalikal Kitab, surah Baqarah. Sampai pertengahan surah Baqarah, Huzaifah cakap dalam hati, Huzaifah atau Huzafah, nama sahabat tu, dia kata mudah-mudahan baginda berhentilah sampai separuh sahaja. Rasulullah teruskan sampai habis. Dalam hadis yang sama, Rasulullah terus sampai ke surah An-Nisa. Dia tengok dalam susunan mushaf, sebenarnya Baqarah dahulu, Ali Imran, barulah An-Nisa. Dalam susunan hadis tersebut, Al-Baqarah, kemudian Rasulullah baca An-Nisa, kemudian Rasulullah baca Ali Imran. Sedikit berbeza. Dalam mushaf Ibnu Mas'ud dia katakan susunan dia begini. Rasulullah baca Al-Baqarah, kemudian Rasulullah baca An-Nisa, kemudian Rasulullah baca Ali Imran. Berapa juzuk makan ni? 5 ke 6 juzuk. Kalau imam tadi baca ni 3 surah ni, toleh belakang tak ada orang lah. Makan 5 juzuk. Kita dengar Baqarah tak boleh. Ini solat sunat tak jadi masalah baca panjang. Tapi solat fardu Rasulullah marah. Ini yang berlaku ketika mana Mu'az bin Jabal ni, dia tunaikan solat Isyak dengan kaum dia, lalu dia baca dengan bacaan yang sedikit panjang. Sehingga kan salah seorang daripada sahabat dia mufarakah. Bila sahabat dia ni mufarakah,
Ada kawan yang lain bagi tahu kepada Muaz, dia kata tadi ada seorang lelaki mufarakah daripada solat engkau. Mufarakah maknanya keluar daripada solat lah, tak ikut imam dah. Dia dah tak ikut imam dah, dia keluar solat sendiri. Mengadulah salah seorang lelaki lain kepada Muaz, dia kata tadi ada seorang keluar daripada solat kerana tak larat solat dengan kau panjang sangat. Lalu Muaz kata innahu munafik. Muaz kata sesungguhnya dia munafik kerana keluar daripada solat dengan jemaah. Lalu lelaki yang kena tuduh tu tadi pergi mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah panggil Muaz, Rasulullah bagi teguran yang agak keras. Rasulullah kata afatanun ya Muaz. 3 kali Rasul sebut. Afatanun ya Muaz, apakah kau ni nak jadi tukang fitnah wahai Muaz? Tukang fitnah ni maksudnya jangan menjadikan solat tu sebagai fitnah, memberatkan orang sehingga orang lari daripada solat. Maknanya orang tak nak dah solat, datang masjid surau ni tak payah datang, dia baca Baqarah. Asal baca maghrib Baqarah, asal baca maghrib. Mudahkanlah ataupun ringankanlah solat. Even Rasulullah sendiri. Tengok dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah kata, aku mula solat uridu italataha. Rasulullah kata dalam hadis tersebut, aku mulakan solat dan aku nak baca panjang, uridu italataha. Fa asma'u buka ashabi. Rasulullah kata tiba-tiba aku terdengar tangisan budak-budak, lalu fa akhaf, maka aku ringankan solat aku. Maknanya ini contoh daripada Rasulullah. Ada kalanya Rasulullah baca tapi panjang tidak panjang. Zaman sahabat pada mereka kalau tak panjang tak berapa, maknanya tak berapa seronok barangkali. Kerana kalau kita tengok solat tarawih zaman-zaman daripada Imam Malik selepas daripada para sahabat tu, mereka akan rasa kurang kalau solat tu tak dibaca panjang. Ada sebahagian mereka yang merasakan sedemikian. Tetapi perintah Rasulullah, solat fardu kena baca dengan bacaan yang ringkas. Sehingga bila Muaz rasa nak baca panjang tu, Rasulullah kata engkau ni nak jadi tukang fitnah ke? Jangan kerana engkau sendiri yang nak baca panjang atas keseronokan sendiri sehingga menyebabkan orang lain yang terkorban ataupun orang lain yang maknanya merasa susah ataupun beban perkara tersebut. Dalam kes tu tadi, lelaki tu mengadu kepada Rasulullah, dia kata kami siang hari kerja berat. Maknanya dengan nature orang Madinah, dia agriculture, nature orang yang bertani. Mungkin dia lepas tanam pokok ke, tuai benih ke apa ke, gali apa, bersihkan ladang ke apa ke. Jadi dia dah buat satu kerja yang berat pada siang hari. Pada malam hari mereka mungkin tak larat dah nak berdiri lama. Lalu bila perkara ni berlaku, diadukan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kata, ringankan salat tersebut wahai Muaz. Ini antara yang didikan yang Rasulullah bagi. Kalau sekali pun nak dilakukan, lakukan pada solat sunat sahaja ataupun solat malam. Kalau tuan-puan pernah dengar hadis ni, Rasulullah panggil para sahabat. Di Masjid Nabi ada satu kawasan yang kita panggil sebagai tempat serambi Ahli Suffah. Ahli Suffah ini adalah golongan yang datang daripada luar Madinah, tetapi dia nak berhijrah, dia nak berjihad bersama dengan kaum muslimin. Tapi mereka tak mempunyai rumah di Madinah. Dia datang daripada Yaman, datang daripada Habsyah, datang daripada luar, yang datang untuk berjihad dengan Rasulullah. Convert, memeluk Islam dan nak berjihad dengan Rasulullah, tapi tidak memiliki aset rumah di Madinah. Maka mereka duduk di Masjid Nabi. Kita panggil serambi Ahli Suffah, tempat mereka sekarang. Ataupun mungkin ada lokasinya di Madinah. Kalau sekarang ada kawasan di Masjid Nabi tu ada kawasan tinggi sedikit, dikatakan serambi Ahli Suffah. Saya sedikit berbeza pandangan dengan kawasan tersebut sebab saya rasa kawasan tersebut macam keluar sikit daripada rumah Aisyah tu, menampakkan dia di luar. Sedangkan lokasi asal sebenarnya Ahli Suffah di dalam Masjid Nabi. Jadi mereka ni duduk di Masjid Nabi, antaranya macam golongan Asy'ariyun, golongan-golongan seperti Abu Musa al-Asy'ari. Sebenarnya Abu Hurairah sendiri adalah Ahli Suffah yang mereka memang duduk di dalam Masjid Nabi. Rasulullah kata cara nak hilangkan sifat mementingkan diri sendiri ni, bagi tahu pada para sahabat, kalau dalam kalangan kamu ada makanan yang cukup untuk 2 orang, balik daripada masjid nanti bawa seorang lagi, cukup makanan tu sebenarnya untuk 3 orang. Rasulullah didik para sahabat, jangan kita seorang aja yang makan sampai kawan-kawan yang duduk dalam masjid ni sendiri berada dalam keadaan yang lapar. Bahkan sekiranya kalau Rasulullah SAW sendiri tak mampu nak mentertamukan tetamu Rasulullah, maka Rasulullah akan memerintahkan sahabat yang lain ataupun tanya pada para sahabat yang lain, ada tak yang sudi untuk menjadi ataupun menyantuni tetamu Rasulullah.
Pernah satu ketika seorang tetamu Rasulullah datang ke Madinah, lalu Rasulullah kata, "Man yudhaifu dhaifa Rasulillah." Rasulullah tanya kepada para sahabat, ada tak sesiapa yang sudi untuk menyantuni tetamu Rasulullah ni tadi? Maknanya makanan tidak ada di rumah Rasulullah. Tengok makanan ketua pemerintah pada zaman tersebut pun, ataupun Rasulullah sendiri di rumah ni tak cukup makanan tu tadi. Lalu ditanya Lalu ditanya pada para sahabat, siapa yang sudi untuk menjadi ataupun menyantuni tetamu Rasulullah. Hadis ni hadis yang popular, yang mana seorang lelaki yang angkat tangan, aku sanggup untuk menjadi ataupun memberikan makan kepada tetamu Rasulullah ni tadi. Sampai sahaja di rumah, tuan-puan tahu kan, maknanya sampai sahaja di rumah sebenarnya makanan cukup untuk seorang sahaja. Kisah ni sebenarnya kisah yang popular dah, yang mana akhirnya dia beritahu kepada isteri dia, kalau kita makan nanti tutup pelita. Kan, maknanya dulu zaman tak ada elektrik ni, ada meja makan, ada lampu pelita. Nanti kau nak hidangkan makanan, tutup pelita, letak makanan depan dia, cakap kita pun makan sekali. Sebenarnya mereka tak makan. Ini golongan yang menghilangkan rasa pentingkan diri sendiri, sampai mengutamakan orang yang dia sendiri tak kenal pun, tetamu Rasulullah yang datang daripada luar. Habis berlaku peristiwa tersebut, perkara ni disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kata, dhahikallahu lailah. Hadis yang popular. Kalau kita terjemah secara literalnya, dhahika ni macam tertawa, tapi maksudnya adalah Allah Ta'ala redha atas apa yang dilakukan oleh lelaki itu tadi, apa yang berlaku pada malam tadi. Tengok tuan-puan, memberikan orang makan dengan dia menafikan keperluan buat diri dia sendiri, akhirnya Allah Ta'ala redha terhadap diri dia. Apa lagi yang kita nak kalau Allah Ta'ala dah redha dengan kita? Para sahabat tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, radhiyallahu anil mu'minin, maknanya Allah Ta'ala redha idh yubayyi'unaka tahta syajaratim. Allah Ta'ala redha terhadap mereka. Sebab tu para sahabat ni kita panggil radhiyallahu anhu ataupun radhwanullahu alaihim. Maknanya Allah Ta'ala dah redha kepada mereka. Itu sahajalah sebenarnya harapan kita. Kita berharap agar Allah Ta'ala redha kepada kita. Kelebihan lelaki itu tadi sebenarnya hanya beri makan, menafikan kepentingan diri dia sendiri, berkorban buat diri mereka, akhirnya beri makan kepada orang lain, Allah Ta'ala redha kepada diri mereka. Bahkan kalau tuan-puan tengok juga, ada seorang tabi'i, ataupun bukan tabi'i kalau tak silap saya, sebab perang Yarmuk berlaku dalam kalangan sahabat. Perang Yarmuk ni berlaku di Jordan. Ada seorang lelaki namanya Hudzaifah Al-Adawi. Diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun Minhajul Muslim oleh Imam Al-Jazairi, menceritakan tentang seorang lelaki yang namanya Hudzaifah Al-Adawi. Hudzaifah Al-Adawi ni dia bawa bekas air untuk berikan kepada sepupunya yang sedang berperang di perang Yarmuk. Dan sepupunya dimaklumkan cedera dalam perang Yarmuk tersebut. Dia bawa bekas air tu tadi nak beri minum kepada sepupu dia. Lalu ketika air tu sampai kepada sepupu dia dengar seorang lelaki lain sedang mengerang macam tu. Lalu dia kata, engkau berilah air ni kepada lelaki yang lain. Kisah ni tuan-puan mungkin pernah dengar. Lalu Hudzaifah pergi kepada lelaki yang kedua. Lelaki yang kedua dengar orang lain pula yang memerlukan air. Akhirnya Hudzaifah pergi kepada lelaki yang ketiga. Sampai kepada lelaki yang ketiga, tengok lelaki yang ketiga tu telah syahid. Lalu dia patah balik kepada lelaki yang kedua, tengok lelaki yang kedua telah syahid. Lalu dia patah balik kepada lelaki yang pertama, sama juga lelaki yang pertama telah syahid. Tiga-tiga syahid dalam keadaan mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Maknanya mereka berkorban untuk keutamaan orang lain. Hari ini untuk keutamaan diri kita, kita mengorbankan orang lain. Kita pentingkan diri kita sendiri, kita pun potong pada double line. Kata macam tu. Dah lah potong double line, mengorbankan orang lain pula, terbalik dengan kita.
Kalau dulu dia mengorbankan kepentingan diri dia sendiri agar sehingga dia terkorban, hari ini kita mengutamakan diri kita sendiri sampai orang lain yang terkorban. Jadi ini tak kena dengan semangat pengorbanan dari aspek hijrah tu sendiri tadi. Sebenarnya hijrah yang paling utama tadi adalah kita mementingkan keutamaan diri kita sendiri. Kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam surah Al-Hasyr, tadi kita baca surah Al-Maidah. Yang kedua ni sebenarnya kita bacakan tentang surah Al-Hasyr, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan mengenai tentang golongan yang mengutamakan ithar. Kita panggil ithar, mengutamakan orang lain berbanding diri dia sendiri, sehingga diri sendiri terkorban. Kita beri laluan azan juga ataupun terus okey. Saya sambung 5 minit saja lagi tuan-puan, sikit je lagi. Jadi bagaimana kita menangani dengan kita belajar tentang pengorbanan hijrah tu tadi dan pengorbanan yang berlaku ketika hari raya korban ni, bagaimana untuk kita tanganinya ataupun bagaimana kita boleh aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertamanya sebenarnya dalam solat sendiri, kalau kita tengok, kita telah dididik sebenarnya untuk bukan sekadar mengutamakan diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain. Dalam tahiyat kita akan baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita bukan sekadar mendoakan diri kita sendiri, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita mendoakan juga untuk orang lain. Dalam setiap tahiyat kita setiap hari, sebenarnya Allah Ta'ala didik diri kita, bukan kita berdoa untuk diri kita sahaja. Pada hakikatnya sebenarnya kita berdoa juga wa ala ibadillahi salihin untuk diri orang lain juga. Dalam solat sendiri Allah Ta'ala dah didik kita agar tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan kalau dalam doa yang kita sering baca mengenai tentang doa solat jenazah, yang kita baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa para saudara kami yang telah mendahului kami daripada kami. Yang ini menunjukkan sebenarnya memang kita telah dididik bukan sekadar berdoa untuk diri kita sendiri, bahkan untuk saudara-saudara kita yang lain. Bahkan yang terakhirnya saya suka untuk kongsikan pada tuan-puan, ketika Rasulullah berhijrah tu, awal sampai ke Madinah, ada satu hadis yang Rasulullah bacakan kepada para sahabat. Hadis ni direkodkan oleh Abdullah bin Salam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi kalau tak silap, yang mana Sayyidina Abdullah bin Salam ni sebenarnya dia dah ada agama dah. Dia orang Yahudi, ahbar. Bukan sekadar orang Yahudi, bahkan pendeta, maknanya orang yang mempunyai kedudukan dalam agama Yahudi. Tetapi dia melihat kepada Rasulullah, ketika mana sampainya Rasulullah ke Madinah, para sahabat bergegas untuk sambut Rasulullah. Lalu Abdullah bin Salam kata, aku nak tengok siapa yang mengaku dirinya Nabi ni tadi, sedangkan dia dah ada agama dan dia dah ada Taurat, dia baca kitab-kitab yang terdahulu. Lalu disebutkan dalam riwayat Tirmizi tersebut, dia kata perkara pertama yang dia lihat pada wajah Rasulullah, dia kata araftu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Perkara pertama yang dia dapati adalah dia tengok sahaja Rasulullah, dia tahu dah yang Muhammad ini bukan wajah seorang pendusta. Maknanya kita kadang-kadang secara gerak, secara sekali imbas pun kadang-kadang kita boleh tahu dah. Tengok orang ni pun kita tahu ni muka scammer. Katakannya tu. Muka scammer ke ataupun scammer call. Ini scammer ni kita dah tahu dah. Tetapi Abdullah bin Salam ni kata tak, aku pertama kali tengok Rasulullah tahu dah dia ni bukan muka scammer, bukan laisa biwajhin kadzib atau kadzab, bukan wajah seorang yang pendusta. Fa awwalu kalimatin, dan lafaz pertama yang Rasulullah sebutkan, ya ayyuhan nas. Ini hadis pertama yang Rasulullah sebutkan ketika sampai di Madinah. Tuan-puan tengok. Apa yang Rasulullah ajar? Rasulullah kata, ya ayyuhan nas afshus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Afshus salam ni maksudnya sebarkan salam. Tapi Dr. Yasir Qadhi dia kata afshus salam ni bukan sekadar sebarkan salam, tetapi maksudnya adalah menyebarkan kesejahteraan dengan tidak menyakiti orang lain. Afshus salam. Salam ni maksudnya adalah sejahtera. Maknanya sebarkan kesejahteraan, bukan sekadar bagi salam secara literalnya bagi salam. Betul lah bagi salam. Yasir Qadhi kata sebenarnya menyebarkan kesejahteraan. Yang berlaku pada hari ini kadang-kadang terbalik.
Kita bila kita nak bagi WhatsApp, kita dah bagi salam dah, Assalamualaikum. Lepas tu kita pun kata, ni ada sikit nak mengumpat ni. Mengumpat tak ada. Jadi dia sebenarnya dia bagi salam tu sepatutnya sebarkan kesejahteraan, bukan nak mengumpat. Ni menyakiti orang lain. Dia sendiri tak faham tentang maksud salam adalah menyebarkan kesejahteraan. Perkara pertama Rasulullah cerita tentang afsyus salam. Kemudian Rasulullah kata wa at'imut ta'am. Bagi orang makan. Bagi orang makan. Yang ketiga Rasulullah kata wasilul arham, hubungkan silaturahim. Kemudian barulah keempat Rasulullah kata waqumu bil laili wan nasun niyam, bangunlah pada waktu malam sedangkan manusia sedang tidur. Lalu Rasulullah kata tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga salam ataupun kamu akan masuk syurga dalam keadaan sejahtera. Tuan-puan tengok 4 nasihat utama Rasulullah ketika sampai di Madinah. 3 yang pertama adalah berkaitan dengan hubungan sesama manusia, bukan tentang diri sendiri lagi. Bagi salam ni adalah hubungan dengan orang lain. Bagi makan adalah hubungan dengan orang lain. Hubungkan silaturahim adalah hubungan dengan orang lain. Bangun qiyamul lail baru kepentingan diri sendiri. Maknanya Rasulullah ajar kita adalah utamakan hubungan dengan orang lain, engkau akan masuk syurga. Bagi makan pada orang boleh masuk syurga. Bagi salam pada orang akan dapat masuk syurga. Hubungkan silaturahim sesama orang akan masuk syurga. Ini kelebihan orang yang mengutamakan urusan orang lain berbanding diri dia sendiri. Orang yang masuk syurga dengan perkara yang sedemikian. Bahkan kadang-kadang amalan yang banyak belum tentu menjamin syurga andai sekiranya dia menyakiti orang lain. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, dia kata inna fulanah taqumu bil lail wa tasumu bin nahar. Laki ni kata, wahai Rasulullah, ada seorang wanita dia rajin bangun malam, taqumu bil lail wa tasumu bin nahar, dan dia rajin puasa siang hari, wa tu'dhi jirana, tetapi dia menyakiti jiran dia. Lalu Rasulullah kata la khaira fiha, tidak ada kebaikan buat diri dia, tadkhulun nar, dia boleh dibawa masuk ke neraka. Maknanya amalan yang banyak untuk diri sendiri sekalipun terlalu mengutamakan diri sendiri sehingga menyakiti orang lain, menafikan orang lain, tidak berjaya mengorbankan kepentingan diri sendiri, akhirnya boleh menyeritnya masuk ke dalam neraka. Itulah mudah-mudahan sedikit tazkirah ringkas kita pada maghrib ini mengenai tentang pengorbanan yang paling utama adalah mengorbankan, menyembelih tentang kepentingan diri sendiri. Jangan kerana kepentingan diri sendiri kita menyebabkan orang lain susah. Kita pun parking sampai blok orang lain, saya dah cerita dah tadi. Kita buat apa sahaja perkara-perkara yang menyebabkan orang lain terganggu, akhirnya disebabkan kerana diri kita sendiri, menyebabkan kita menanggung apa yang akan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Mudah-mudahan ada sedikit pengajaran yang boleh kita perolehi daripada perbincangan kita daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tadi. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.